Bab 7. Usaha ke arah kemerdekaan. 7.2 Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun Communities Liaison Committee (CLC) yang ditubuhkan pada tahun 1949. Objektif CLC ialah untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Selain itu, membetulkan keadaan politik, ekonomi, dan sosial supaya wujud pembagian yang adil untuk semua komuniti. Seterusnya, mereka juga mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Antara anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum, Malcolm McDonnell, yaitu Cabinet General British di Asia Tenggara yang menyandang tugas sebagai seorang penasihat. Selain itu, E.E.C. Thuraisingham, yaitu wakil orang Ceylon sebagai pengerusi. Seterusnya wakil Melayu, Datuk On Jaafar, yaitu Menteri Besar Johor dan Presiden UMNO, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Datuk Panglima Bukit Gantang, yaitu Menteri Besar Perak, Muhammad Saleh Hakim, yaitu Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor, Dr. Mustafa Osman, yaitu Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO, dan Zainal Abidin Haji Abbas, yaitu Setiausaha Agung UMNO. Selain itu, wakil Cina, yang terdiri daripada Tan Cheng Lock dari Melaka, Lee Tiang Keng dari Pulau Pinang, Si Tan dari Singapura, dan Yong Shock Lin dari Selangor. Ahli lain termasuk Roland Bretzel, wakil orang Eropa, L.R. Doraisamy-Iyer, wakil dari kaum India, dan Dr. J.S. Gonting, wakil daripada orang Serani. Peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum adalah untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu, dan pendidikan. Isu yang melibatkan politik ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Peranan CLC adalah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Kesannya, pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri, dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Selain itu, isu kedudukan istimewa orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. CLC bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Kesannya, kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Seterusnya, isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kesannya, Lembaga Pembangunan Industri Desa yaitu RIDA ditubuhkan pada tahun 1950 yang merupakan tuntutan daripada Datuk On Jaafar. Beliau berpendapat bahwa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Berikutnya, isu kewarganegaraan bukan Melayu. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. CLC bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Kesannya,
Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggung jawab kepada negara. Seterusnya, isu pendidikan. Sistem persekolahan yang berbeza-beza, mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesannya, penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum.